Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad abdika wa rasulika kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat sama-sama berkumpul untuk kita sambung pengajian fiqh ibadah kita yang telah kita tinggalkan pada sesi yang lalu. Mana tadi ada? Ikhwan ada? Tak ada? Oh, kat sini. Ikhwan Firdaus Wong. Tuan Nafri yang tadi. Duduk situ. Sejam setengah juga. Sejam 20 minit lah dia kuliah. 7.40 kot. Sampai pukul 9.10. Sejam setengah lah. Okey lah. Semangat dia ceramah. Tapi ramai yang tadi penuh masjid surau. Dalam penuh, luar penuh. Anak yang motor. Okey, baik. Last hari itu kita telah membincangkan tentang syurut wujubis salah. The conditions of prayers obligation. Maksudnya syarat-syarat yang mewajibkan kita solat. Perkara yang menjadikan solat itu wajib ke atas kita. Bila kita cukuplah ya ke semua syarat-syarat berkenaan. Kalau miss salah satu syarat maka tidak wajib. Dia package lah, macam package. Pertama ialah Islam, kedua ialah balik, ketiga ialah berakal. Yang last itu, kemudian tinggal dua lagi, itulah bebas daripada haid dan bebas daripada nifas. Al-khulusu minal haidi wan nifas. Free from haid and nifas. Dan dulu masa kita belajar babu al-haidi wan nifas dalam kitab Taharah, kita dah jelaskan apa itu haid dan apa itu nifas. Haid ni darah yang keluar secara rutinlah ke atas wanita-wanita yang telah sampai umur. Damun yakhruj min fajil ma'ati fi ayamin ma'lumah min asy-syahri. Darah yang keluar daripada seorang wanita pada waktu-waktu tertentu secara bulanan. Makna bila haid dia tak wajib solat lah ya. Asal solat tu wajib ke atas wanita yang cukup syarat-syarat yang telah kita nyatakan sebelum ini. Itulah Islam, balik dan berakal. Cuma wanita dia tambah dua lagi. Haid dan nifas. Bila dia haid tak wajib lah. Dalil ayat Quran, Allah Ta'ala alam, setahu saya tidak ada. Tapi daripada hadis-hadis Nabi SAW yang top sahih. Sebab itu ia disepakati oleh para ulama. Ijma' lah ya, ijma'. Tidak ada yang mewajibkan perempuan yang haid untuk solat. Walau apa-apa solat. Bukan kata fardu. Kalau tak fardu pun tidak wajib. Bahkan haram ke atasnya. Seumpama kata Al-Imam Ibn Munzir dalam buku ijma'nya, ajma'u ataupun ajma' ahlul ilmi ala anna al-haid tada'u salah fi ayyam haidatiha. Walaysa 'alaiha qada' ma tarakat minas salah fi ayyam haidatiha. Kata beliau, telah ijma'lah ahli ilmu, wanita-wanita yang haid mesti meninggalkan solat semasa hari haidnya. Dan tidak wajib ke atasnya qada.
Ya. Tak wajib di sini maknanya haram. Ya. Dia tak boleh qada. Seumpama dia tak boleh solat. Ikut dia rajin ke, qada. Tak boleh. Ya. Jadi haid tak boleh lah. Ya. Banyaklah hadis-hadis Nabi. Antara yang paling masyhur adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari. Di mana kata Nabi SAW, wanita ni dia kurang akal dan kurang agamanya. Jadi sahabat tanya, apa maksud wanita kurang akalnya dan kurang agamanya? Nabi berkata, kurang akalnya wanita ialah bila saksi separuh lelaki hanya satu wanita. Ya. Dan wanita bila dia haid, dia tidak salat. Alaysat syahadatul mar'ati nisfu syahadatir rajul. Faqalu bala. Waqala alaysat idha hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah wanita itu satu kesaksiannya umpama separuh lelaki? Sahabat kata, ya. Saksi wanita dia tak macam lelaki. Satu wanita macam separuh lelaki. Maksudnya dua wanita menyamaan satu lelaki. Kira orang lelaki ni power. Sebab itu kita belajar dalam babul qada ada dalam kitabul qada ada babus syahadat. Ya. Dalam the book of judgment dia ada satu kitab babus syahadat ataupun babus syahadah, the chapter of witnesses. Maksudnya soal-soal kesaksian kan. Wanita ada dia boleh jadi saksi, ada dia tak boleh jadi saksi. Hudud dia tak boleh jadi saksi ya. Langsung. Sorry, bukan hudud. Zina dia tak boleh jadi saksi langsung. Ke hudud semua saya tak ingat. Saya mau ulik. Tapi dalam hal-hal yang melibatkan hal-hal yang lain, dia boleh jadi saksi. Macam dalam bab harta, dia boleh jadi saksi. Dalam bab penyusuan, dia boleh jadi saksi. Dalam bab hutang, dia boleh jadi saksi. Banyaklah dia boleh jadi saksi. Ya. Tapi satu saksi bersamaan dengan dua lelaki. Kadang-kadang wanita ni, seorang-seorang dia pun boleh jadi saksi. Boleh juga. Dalam bab susuan, seorang pun boleh. Ada lelaki pada zaman Rasulullah, dia kahwin dengan wanita, adik-beradik susu dia. Dia pun tak tahu. Ya. Kemudian datang seorang wanita, dia kata dua-dua ni aku susukan. Hak lelaki ni pun aku susukan, hak perempuan ni pun aku susukan. Dia pun tak percaya. Mengadu kat Nabi, Nabi menerima kesaksian wanita itu. Sebab tu dalam bab susuan, seorang wanita yakni ibu yang menyusukan, kalau dia kata anak ni aku susukan, dia boleh diguna pakai kesaksian dia. Allah Ta'ala alam lah, kes yang lain saya tak tahu. Tapi kalau kes susu, wanita seorang boleh jadi saksi. Boleh diterima lah. Mungkin ada syarat-syarat yang lain. Tapi kalau cukup syarat-syaratnya, dia boleh. Ya. Tapi dalam yang lain, dia seorang, dia mesti macam dia mesti dua, seorang lelaki. Ya. Dia ada banyak bab saksi ni. Ada kalanya cukup untuk seorang wanita. Ya. Sama juga dalam kes kita nak cek orang wanita ni bab dia punya aurat kan. Seorang wanita dah boleh. Ya. Ada kalanya tak cukup seorang wanita, dia mesti wanita dengan lelaki, bilangannya berapa. Kompleks juga bab syahadat ni, bab kesaksian ni. Ya, walaupun hari ni macam tak relevan, tak diguna pakai. Tapi dalam Islam, kesaksian dia satu bab yang besar lah. Ya. Saya pun tak ingat, selama tak rujuk kan. Tapi nak cerita Nabi kata begitu. Wanita akal dia kurang. Pasal apa? Pasal kesaksian dia hanya separuh kesaksian lelaki. Kemudian Nabi kata, bukankah wanita itu bila dia haid, dia tidak semayang dan dia tidak puasa? Maka sahabat kata, ya. Jadi memang dia tak semayang lah. Ya.
Uh, sama juga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Fatimah dalam kes istihadah. Dulu-dulu saya pernah baca masa bincang pasal haid dan nifas tu. Di mana Nabi kata idza aqbalatil haidah fada'is salah. Fa idza dhahabat, ataupun setengah riwayat fa idza dhahaba qadaruha faqtasili wa salli. Ada seorang wanita ni sahabiah, dia datang istihadah. Ada beberapa kes kan. Salah seorangnya Fatimah bintu Abu Hubaysh. Dia istihadah, dia tanya Nabi. Nabi kata tak payah solat lah. Tapi kalau haid, maka dia tak boleh solat. Idza aqbalatil haidah fada'is salah. Bila datang haid, maka hendaklah meninggalkan solat. Fa idza adbarat, bila haid tu dah berhenti, faghtasili wa salli. Baru kamu mandi dan kamu solat. Di samping banyak lagi lah nas yang lain. Sebab itu telah diputuskan secara ijma' wanita yang haid tidak wajib solat ke atasnya. Ya. Tapi kena pastikan betul-betul haid lah. Ya. As long as dia haid tak habis, tak wajib solat. Bila haid habis, baru habis solat. Dulu kita dah bincang panjang lah dalam bab haid ni. Nifas pun sama. Wanita yang nifas tidak wajib solat ke atasnya dan tidak wajib qada. Kerana Nabi SAW memang memerintahkan wanita sedemikian base kepada hadis saya telah baca. Sementara isteri Nabi nama Ummu Salamah memang diberitahu dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud yang banyak digunakan pakai. Kerana hadis ini amat masyhur sekali. Walaupun dia tak ada dalam Sahih Bukhari, tak ada dalam Sahih Muslim, tapi ada dalam Sunan Abi Daud dan selainnya. Kata Ummu Salamah, kanatin nufasa tajlis ala ahdi Rasulillahi arba'ina yauman. Katanya adalah perempuan-perempuan pada zaman Nabi, kanatin nufasa ala ahdi Rasulillah, adalah perempuan pada zaman Rasulullah. Ya. Hadis ni kalau disebut pada zaman Rasulullah dipanggil marfu'. Ya. Marfu' maknawi kan. Mana top hadis lah. Hadis ada banyak kategori ya. Paling top sekali marfu'. Marfu' ni disandarkan kepada Nabi lah. Mana-mana sahabat kalau dikata ala ahdi Rasulillah, in the time of the prophet, itu marfu'. Ya, tapi marfu' maknawi. Nabi tak kata, tapi disandarkan juga kepada Nabi kerana disebut pada zaman Nabi. Ya. Adalah wanita-wanita pada zaman Nabi duduk tajlis. Ya, duduk di sini ialah tajlis anis salah. Duduk daripada melakukan solat. Mana mereka tak solat lah. Ya. Jalasa'an makna taraka. Duduk daripada dalam bahasa Arab maksudnya meninggalkan. Ya. Dia meninggalkan solat 40 hari. Sebab tu nifas, majoriti para ulama menghakkan 40 hari. Lebih 40 hari itu istihadah. Ya. Jadi haid ni dan nifas ni sepakatlah ya. Ijma' lah ya. Tidak ada ragu-ragu lagi. Ada nak tanya apa buat? Sebab tu tak ada. Jelas bismillah. Perempuan ada kau nak tanya? Ya. Macam mana? Dipisahkan lah. Dia dipisahkan. Fafaraqa Rasulullah bainahuma. Hujung hadis tu Nabi SAW memisahkan kedua-duanya. Ya. Itu dipanggil nikah syubhah. Ya. Jadi dia dipisahkan lah. Memang nikah dia tu macam tak sah lah. Ya. Itu dia panggil nikah syubhah. Ternikah dengan adik-beradik ni nikah syubhah. Ya. Anak yang dilahirkan itu juga anak syubhah. Ya. Kalau ada anak lah. Ya. Okey, kita masuk bab yang kedua. Dalam ahkamus solat ialah rukun solat. Ni tu tahu belakang dah ni. Okey, pertama ialah rukun berdiri ya.
Ada berapa rukun situ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tu kerana saya mengasingkan tamakninah. Ya. Tamakninah is a separate rukun. Ada ulama mensekalikan, ada ulama mengasing-asingkan setiap satu rukun. Ada ulama hanya mengasingkan satu saja. Ya. Kalau ulama sekalikan, dia jadi 13. Kalau ulama mengasing-asingkan mengikut setiap perbuatan, dia jadi 17. Kalau ulama hanya mengasingkan satu tamakninah saja, macam saya buat ni, hanya 14 saja. Bilangan dia tak ada apa-apa. Hatta Imam Al-Ghazali rahimahullah, separuh buku dia kata 14, separuh buku dia kata 17. Kalau dia asingkan, jadi banyak. Kalau dia sekalikan, dia jadi sedikit lah. Ya. Ada juga ulama kata 14. Tapi rukun yang ke-14 tu dikata niyatil khuruj anis salah. Niat keluar daripada semayang. Dia jadi rukun juga. Kalau tak niat keluar semayang, semayang tak keluar lah. Tuan-tuan tengoklah mata Abi Syuja'. Dia 14. Yang ke-14 tu waniyatul khuruj anis salah. Niat keluar daripada semayang. Keluar semayang pun kena niat tau. Assalamualaikum warahmatullahi, niat keluar semayang. Ya. Tapi dia tidak dimuktamadkan lah. Ya. As long as kita salam, habislah semayang. Ya. Tak payah nak niat keluar semayang. Tapi dah masuk dalam mata Abi Syuja', kira top jugalah. Mata Abi Syuja' ni matan mazhab Syafi'i yang tersohor, yang paling masyhur. Dan daripada matan itu berkembangnya mazhab-mazhab Syafi'i yang mutaakhirin. Ya. Kena kan? Khatib Syarbini itu syarah mata Abi Syuja' lah. Kena ni kita belajar masa sekolah menengah. Kata 4, kata 5, belajar buku Iqna' Sekolah Agama Kelantan. Dulu lah, sekarang saya tak tahu. Kira buku tok lah. Kan? Saya dulu-dulu mata Abi Syuja' masih hafal. Dia mata yang menarik sekali. Lafaz dia tu cantik lah. Al-miyahul lati yajuzu biha tathhir sab'atu miyah, ma'ul syams, ma'ul bahr, ma'ul nahar, ma'ul ain, ma'ul sad, ma'ul barat. Summal miyahu ala arba'ati aqsam, tahir mutahhir ghairu makruh wa huwal ma'ul mutlaq, wa tahir mutahhir makruh wa huwal ma'ul musyammas, wa tahir ghairu mutahhir wa huwal ma'ul musta'mal, wa ma'un halat alaihi najasah. Tak ingat sampai situ lah. Tak ulang kaji lah. Tapi dulu hafal berkebun. Saya ingat saya hafal daripada ibadat sampai jinayat. Tapi dia fiqh yang paling basic lah, matan kan. Dia kata mazhab Syafi'i kena hafal matan mazhab Syafi'i ya. Itu baru mazhab Syafi'i betul. Dululah zaman sekolah dululah hafal. Saya ingat ustaz saya, Ustaz Abdul Rahman. Orang panggil Ustaz Abdul Rahman Tafakuh. Sebab dia 30 tahun di sekolah agama saya, dia hanya mengajar fiqh saja. Dan saya favorite student dia lah. Pasal zaman saya sekolah menengah dulu, memang subjek fiqh, subjek saya paling minat sekali. Paling minat sekali. Dan saya ingat masa periksa kan, memo-memo meniru masa subjek fiqh. Tanya cikgu keluar ke apa, kau tanya aku tanya kau. Biasa kan tuan. Saya dulu zaman sekolah menengah, saya pernah kena halau oleh dewan tau sebab meniru. Seriously. Ya. Tapi saya tak ingat, saya tiru kawan saya ke, kawan saya tiru saya. Tahu saya tak pernah tiru orang. Orang tiru saya ada. Pernah satu ketika kami bertukar-tukar kertas, saya bagi kertas kat kawan saya nak ambil, cikgu masuk, terlanggar tangan. Oi, apa ni? Apa ni?
Budak-budak kan. Tapi cikgu yang okey dia tak halau. Ada yang garang dia halau tuan. Keluar. Saya dengan member saya dua-dua kena keluar pada muka. Dan masa tu kata dua macam tu lah. Periksa akhir tahun, bukan periksa besar tu. Macam PMR, SMU kan. Periksa akhir tahun yang biasa tu kan. Kat mana dia? Tak kisahlah ya, berapa bilangan pun tak kisah. Imam Ghazali sebahagian buku, dia tulis 13, sebahagian buku lebih daripada itu. Bilangan tidak ada apa-apa masalah. Baik, pertama rukun berdiri ya. Ada sebahagian buku fiqh dia mendahulukan niat. Ada sebahagian buku fiqh dia mendahulukan qiyam. Sama saja. Dan sekian majoriti ulama mendahulukan qiyam berbanding yang lain. Kerana qiyam adalah awal-awal salat. Before niat dan before takbiratul ihram. Pasal apa sebagai ulama dia mendahulukan niat? Kerana bagi mereka niat adalah awalus salat. Ya. The beginning of the prayer. Semayang mesti mula niat dulu. Ya. Umpama yang muktamad dalam mazhab Az-Zahiri yang dipelopori oleh Al-Imam Dawud Az-Zahiri dan Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi dalam bukunya Al-Muhalla. Niat kalau ketika takbiratul ihram tidak sah. Tuan-tuan takbir dulu baru nak niat. Masa tu tuan-tuan nak niat aku semayang. La tasihhu salatuhu. Tidak sah solatnya. Lianna niyah la yajuz an tataqaddam ala takbir. Lianna takbir la yajuz an yataqaddam ala niyah. Kerana takbir tidak boleh mendahului niat. Ya. Kalau ikut standard Az-Zahiri, kita semayang ni semua tidak sah. Ada sebahagian pula hanya mengharuskan niat before qiyam. Hatta before takbiratul ihram. Umpama standard mazhab Abu Hanifah dan juga Ahmad, niat bolehlah. Yajuz an tataqaddamu niyyah bi zamanin yasir. Kita boleh niat dulu. Dengan syarat jaraknya tidak berapa jauh. Tuan-tuan masuk masjid, boleh niat dah aku nak semayang. Masa tu tak niat nak semayang pun. Betul tak? Tengah-tengah ambil wuduk kat kolah ke. Hatta tengah berjalan dah dekat nak masuk masjid. Masa tu tak ada niat nak solat pun. Kalau niat daripada rumah memang nak pergi semayang. Daripada rumah tak kira lagi. Kira dekat-dekat tu memang kita ada niat nak semayang. Kira niat tu. Niat boleh mendahului. Ya. Tapi mazhab Syafi'i tak boleh. Ya. Niat mesti ketika takbiratul ihram setelah kita qiyam. Banyaklah dalil-dalilnya qiyam menunjukkan fardu kepada semayang. Ada dalilnya dalam Quran, itulah surah Al-Baqarah ayat 238. Kata Allah Ta'ala, hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah semayang-semayang dan semayang-semayang tengah. Dan berdirilah kepada Allah sebagai orang-orang yang berdiri. Ya. Wa qumu lillahi qanitin. Ai wa qumu lillahi qiyaman muti'in. Berdirilah kepada Allah sebagai orang yang berdiri dan taat kepadanya. Itu tafsir Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Hatta kalau kita lihat dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-6 yang kita bincang pasal wuduk dulu, bila Allah Ta'ala sebut tentang wuduk, kan Allah Ta'ala sebut qiyam. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah. Wahai orang yang beriman, bila kamu berdiri kepada sembahyang. Baru Allah Ta'ala sebut tentang wuduk kan. Jadi Allah Ta'ala sebut qiyam. Ya. Dan of course dalam hadis-hadis Nabi SAW, memang banyaklah hadis-hadis yang menyebut tentang qiyam. Hatta hadis al-musi fi shalah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis masyhur itu daripada Abi Hurairah, bila Nabi ajar dia sembahyang, Nabi kata idza qumta ila shalah fakabbir. Bila kamu sudah berdiri untuk solat, maka bertakbirlah. Hadis al-musi fi shalah tu kan dia sembahyang. Tak jadi.
Nabi kata, innaka lam tusall. Kamu tak semayang ni. Dia semayang lagi. Habis semayang, Nabi kata, innaka lam tusall. Kamu tak semayang lagi. Dia semayang lagi. 3 times. Nabi kata, innaka lam tusall. Kamu tak semayang. Dia berkata, wahai Rasulullah, hak ni je aku tahu. Ya Rasulullah, inni lam uhsin ghaira haza, fa'allimni ma yu'zi'ni bihi. Wahai Rasulullah, hak ni je aku tahu. Maka ajarlah aku apa-apa yang perlu untuk solat. Baru Nabi ajar. Ya. Idza qumta ila shalah fakabbir. Bila kamu berdiri untuk solat, maka bertakbirlah. Ya. Jadi as long as kita dah berdiri dan menghadap ke arah kiblat, Allahu Akbar. No specific bacaan, no specific zikir, tak ada. No specific surah. Semayang baca Qul a'udzu birabbin nas. Betul tak? Ada dalam sunat-sunat semayang. Cuba balik-balik dalam mazhab Syafi'i. Ada tak sunat-sunat semayang membaca An-Nas before takbir? Allah Ta'ala alam lah. Setahu saya tidak ada. Kalau ada, saya pun nak tahu juga. Tak ada. Sunat semayang ni, ada sunat sebelum semayang, sunat ketika semayang dan sunat selepas semayang. Yang standard mazhab Syafi'i, sunat sebelum semayang, bacaan tidak ada. Yang ada, azan, iqamah, menyempurnakan wuduk dan tidak mendatangi solat dengan tegur gapah. 4 tu je. Kalau ada zikir pun, dia bukan related to the prayer itself. Tapi zikir secara am, ketika kita nak tunggu imam takbir, bukan. Ketika kita nak tunggu bila iqamah, ada juga. Dalam azkar memang ada hadis yang sahih. Nabi ajar sahabat atau sahabiah bila nak tunggu iqamah, ada bacaannya. Ya. Kita tengok balik. Tapi adalah ya. Walaupun ada yang mempertikaikan sanadnya, tapi setahu saya ada yang mensahihkan atau menghasankan. Sama juga ada bacaan ketika di atas saf, ada juga. Allahumma atini ma ataitahu. Allahumma atini afdal ma ataitahu ibadaka salihin. Itu antara zikir ketika kita berada di atas saf. Yang dihasankanlah juga oleh sebagai ulama. Setahu saya ada itulah ya. Nak tunggu imam qamat ada bacaan tertentu. Di atas saf pun ada juga. Yang dihasankanlah. Boleh tengok balik dalam Al-Azkar. Adapun before takbir memang tidak ada. In spesifik lah. Tidak ada bacaan tertentu. Tak ada surah An-Nas, tak ada Rabbi a'udzubika min hamazati syaitin, tak ada istighfar, tak ada selawat, tak ada apa-apa. Kemudian sunat ketika semayang. Itulah sunat ab'ad, sunat hayat. And then sunat after semayang ialah berwirid dan berzikir. Seumpama diriwayatkan daripada Rasulullah SAW. That's it. Biasa orang baca before semayang ni, Rabbi a'udzubika min hamazati syaitin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Saya tak pasti sandarannya. Allah Ta'ala alam. Juga kebiasaannya orang membaca surah An-Nas. Saya juga tidak pasti sandarannya. As long as apa yang saya belajar, Allah Ta'ala alam tidak ada. Tidak termasuk dalam sunat-sunat semayang. Tidak sebelumnya. Of course lah, tidak ketika dan selepasnya. Tapi ada yang galakkan. Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya, dia galakkan kita baca An-Nas sebelum iqamah. Yalah, lepas kita sembahyang sunat, mungkin iqamah lama lagi kan. Kita bolehlah buat apa-apa, berzikir, doa. Ya. Dan boleh baca An-Nas waktu itu. Dia galakkanlah baca An-Nas. Katanya tahassunan minasyaitan. Supaya kita dapat menjaga diri kita daripada syaitan. Dan bagi saya, it's a good suggestion. Satu saranan yang okey. Tapi dapat kat kita, baca before takbir. Allah Ta'ala alam lah.
Setahu saya, hak saya jumpa setakat ni, saranan tu ada. Tapi dalam Ihya Imam Ghazali, dia saran kita baca An-Nas. Mungkin secara am, kerana surah itu memang surah untuk kita berlindung daripada syaitan. That's why saya kata it is okay. Tapi tidak dispesifikkan before takbir. As long as kita nak baca sebelum sembahyang, bacalah banyak-banyak. Al-Falaq boleh baca. Kerana itu surah perlindungan daripada syaitan. Nabi SAW memang ditanya oleh sahabat tentang was-was atau syak dalam solat. Itu gangguan syaitan lah tu. Ya Rasulullah, inna syaitana hali wa baina salati. Dan Sahih Bukhari, daripada Abi Hurairah, Nabi kata ada orang datang tanya Nabi, wahai Rasulullah, aku ketika sembahyang, syaitan ganggu aku. Ya. Nabi kata, iza ahsasta zalik, fata'awaz billahi minasyaitan, watful an yasarika salasan. Nabi kata, berlindunglah daripada syaitan dengan Allah. Mana kata auzubillah lah. Dan ludahlah sebelah kirimu sebanyak 3 kali. Dia pun buat. Fafa'altu fadhahaba anni ma ajid. Maka telah hilang daripada aku apa yang aku rasakan. Ya. Macam-macam kita ni nak semayang baca auzubillah lah, baca bismillah lah. Tak ada belaka tu. Tak ada. Wudu ada bismillah, ada nasnya. Sebab tu dalam sunat-sunat wudu ada bismillah. Kalau kita tengok sifat wudu, bismillah baru siwak, baru basuh tangan. Ataupun siwak dulu, bismillah baru basuh tangan. Mana bismillah tu masuk dalam list. Dalam set sunat-sunat wudu ada bismillah. Pasal apa ada bismillah? Pasal ada nasnya. Tapi dalam set sunat-sunat semayang tak ada bismillah. Tapi ada. Pasal apa? Sebab tidak ada nasnya. Nah in spesifik semayang lah. Kalau kita ambil nah yang umum ada je. Kullu amrin zibal lam yubda bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap benda yang tidak dimulai dengan bismillah maka ia terputus, yakni berkahnya. Ada je hadis tu, hadis yang am. Tapi kita nak pasang kat semayang tak boleh lah. Pasal semayang ni is a practical ibadah. Dia ibadah practicality. Dia mesti bergantung kepada nas yang am. Kalau ia mesti bergantung kepada nas yang spesifik. Kalau bergantung nas yang am, rosak ya, semayang. Bukan bacaan tu saja, nas-nas yang lain pun boleh masuk dalam semayang. Ya. Jadi tak ada, kita qiyam, kita terus. Berdiri ya. Siapa nama tu? Imran bin Husain, dia ada penyakit buasir. Orang Arab kata al-bawasir. Jadi ada kesulitanlah untuk beliau solat secara duduk. Secara berdiri. Maka dia tanyalah Nabi tentang hal itu. Maka Nabi kata, salli qa'iman. Fa'illam tastati' faqa'idan. Fa'illam tastati' fa'ala jambin au famustalqiyan. Hadis Bukhari, Nabi kata, semayanglah kamu dalam keadaan berdiri. Kalau tak mampu, dalam keadaan duduk. Kalau tak mampu, dalam keadaan baring atau terlentang. Ya. Jadi sepakatlah para ulama. Atas kata Sahibul Bayan, Abu Husain Al-Yamani, ulama masyhurlah mazhab Syafi'i, before Nawawi. Dia kata, al-qiyamu fardu min furudil kifayah. Qiyam ni memang fardu daripada fardu. Al-qiyamu fardun min furudis salah. Semayang ni adalah fardu daripada fardu semayang. Ya. Tidak gugur ia kecuali kepada orang-orang yang ajiz, orang yang tidak mampu, termasuk orang yang sakit lah. Jadi kalau tak mampu berdiri, boleh duduk. Kalau mampu, tak boleh duduk sama sekali. Ya. Mampu tak mampu ni makna kalau kita berdiri, dia boleh membawa kepada masyaqqah. Tahulah, tuan-tuan tahulah kan. Kita tak mampu berdiri. Ya. Jadi tak boleh berdiri, duduk lah.
Nabi kata duduk. Melainkan berdiri bukan rukun ataupun ia rukun tapi digugurkan sebagai rukhsah dalam syarak kepada orang yang solat sunat ketika bermusafir di atas kenderaan. Dia sama kesnya macam menghadap kiblat. Menghadap kiblat ni syarat asas sembahyang. Kemudian diberi rukhsah untuk kita tidak menghadap kiblat ke atas 4 golongan. Dulu saya dah bincang syarat asas sembahyang menghadap kiblat kan. Salah satu ialah di atas kenderaan ketika bermusafir. Ketika kita bermusafir, musafir dekat ke, musafir jauh ke, as long as kita musafir, maka boleh solat di atas kenderaan tanpa menghadap ke arah kiblat. Jadi same goes to this topic. Sama je dengan topik qiyam pun. Qiyam ni dia tak wajib di atas kenderaan untuk sembahyang sunnah. Ya. Dia gugur lah. Asal dia wajib tapi digugurkan sebagai rukhsah. Kerana kata Ibnu Umar, kana Nabi yatanaffal ala rahilatihi fi safar wa huwa qa'id. Atau kama qala. Nabi SAW sembahyang sunat di atas kenderaannya dalam keadaan dia bermusafir dan dia duduk. Jadi kalau kita sembahyang atas kereta, macam mana nak berdiri? Pasal kenderaan dulu unta, keldai, kuda. Sekarang kereta. Bawa kereta nak pergi mana-mana kan. Mayanglah kereta pun. Saya selalu sembahyang atas kereta. Especially subuh kan. Kita keluar awal. Before azan dah keluar. Lagi kuliah ke apa kan. Ya. Yalah kat rumah tak boleh lah. Ha? Jadi bila masuk waktu subuh, kita tak ada nak sembahyang sunat kat surau. Kita sembahyang dalam kereta. Maka tak perlu berdiri dan tak perlu menghadap ke arah kiblat. Ya. Itu berdiri. Jadi ketika musafir tak perlu berdiri. Dan sebenarnya di sisi majoriti bukan hanya ketika bermusafir. Ketika tak musafir pun boleh juga. Sembahyang sunat dia very ringan. Amat ringan sekali. Tak musafir pun boleh. Untuk kita tidak berdiri. Ya. Kerana practically Nabi SAW pun ada masanya baginda solat secara duduk. Walaupun tanpa keuzuran. Especially di akhir hayatnya. Aisyah sebut dalam Musnad Ahmad, Ra'aitun Nabi aksar min salatihi wa huwa qa'id. Aku lihat Nabi SAW banyak solatnya, yakni di hujung usianya dalam keadaan baginda duduk. That means tanpa keuzuran. Jadi boleh lah. Tapi kalau kiblat tu dia mesti musafir atas kenderaan lah. Tapi kalau duduk, kalau berdiri dia bukan hanya musafir. Musafir of course lah, boleh. Tapi kalau tak musafir pun boleh juga. Di sisi majoriti. Maknanya boleh kita sembahyang dalam keadaan duduk. Tapi tak dapat pahala berdiri ya. Orang lain dapat pahala penuh belaka. Tapi untuk qiyam tak dapat pahala qiyam lah. Dapat pahala duduk lah. Nisfu ajri al-qa'im. Separuh pahala berdiri. Sebab itu kalau kita tak ada apa-apa masalah, tak penat, tak sakit, sebaik-baiknya berdirilah. Tapi kalau mari penat, mari tak larat, duduk lah. As long as kita solat. Tapi kalau tak ada apa-apa uzur pun, malah pun tidak. Sakit pun tidak, penat pun tidak. Malah saja nak sembahyang duduk kan. That is okay. Ya. Dalam hadis yang lain, sama juga Umar bin Husain tanya Nabi tentang sembahyang. Nabi pun tanya, "Shalli qa'iman. Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajri qa'im wa man shalla muttaji'an falahu nisfu ajri al-qa'id." Hadis Bukhari juga tu. Nabi kata sembahyanglah dalam keadaan berdiri. Jika kamu duduk, kamu dapat separuh pahala orang berdiri. Jika kamu baring, kamu dapat separuh pahala orang yang duduk. Kalau duduk, dapat pahala separuh orang berdiri. Kalau kita malas lah cerita ni. Ya. Ataupun tak penat sangat pun, penat sikit-sikit. Ya. Kalau kita baring, dapat separuh pahala orang yang duduk. Tapi kalau kita sakit,
ataupun terlalu penat, itu dikira uzur. Ya. Maka kita duduk tidak ada masalah. Ya. Kerana uzur ni dia tak ada apa. Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu makana ya'mal muqiman sahiha. Ya. Hadis Abi Musa daripada hadis Bukhari, ya, daripada Abi Musa. Nabi kata bila seseorang itu sakit atau bermusafir, maka diberi pahala seumpama dia sihat dan dia bermukim. Sebab tu Nabi bila musafir, mana ada Nabi sembahyang rawatib? Tak ada. Tapi mulai Nabi sembahyang lah dengan qabliyah subuh. Other than that, Nabi tak solat. Tak ada riwayat Nabi solat. Nabi musafir all the times. Tapi kalau sembahyang tak salah. Aisyah kata, aku kadang-kadang sembahyang penuh juga musafir. Nabi okey je. Tapi Nabi tak buat. Mana afdal tu di sisi sebagian ulama, itulah. Sebab tu Ibnu Umar, dia tak sembahyang sunat. Qabliyah ba'diyah tu. Dia kata, dia kata, lau sabah tu, la atmam tu. Kalau aku nak sembahyang sunat, biar aku sembahyang fardu penuh. Apa aku nak qasar? Dan Nabi pun tak sembahyang. Ya. Jadi kalau musafir dia is okay. Asalkan kita bermukim, kita sentiasa sembahyang qabliyah ba'diyah. Ya. Sebab musafir ni dia ada banyak kesusahan. Musafir ada banyak usaha. Sebab tu musafir boleh qasar sembahyang, musafir boleh tinggal puasa. Musafir ni, ya, walaupun kita kata alah musafir hari ni tak susah, pasal naik kereta banyak fasiliti di tengah jalan, RR pun banyak. Ya, tak kira, ia tak menggugurkan rukhsah dalam syarak. Kalau nak ikutkan ayat qasar pun, Allah Taala kata apa? Wa idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqsuru minas salah in khiftum an yaftanikumul ladzina kafaru. Allah Taala kata kalau kamu musafir, tak menjadi salah untuk kamu qasar sembahyang jika kamu takut untuk diserang, difitnah, diganggu oleh orang bukan Islam. Sebab itu bila mari selepas zaman Rasulullah, sahabat tanya Umar Al-Khattab, wahai Umar, dulu zaman Nabi kita ada banyak problem. Kita dengan orang kafir kan. Jadi logiklah Allah Taala bagi qasar ni bila musafir, ikut tengah jalan kena serang ke apa kan. Tapi sekarang kita dah aman. Kita dah kuat. Apa nak qasar lagi? Apa kata Umar? Sadaqatun tasaddaqallahu biha faqbalu sadaqatah. Aku dah tanya dah Nabi ni, belum kau tanya aku ni. Nabi kata inilah sedekah Allah yang Allah Taala beri kepada kamu. Maka terimalah sedekah ini. Ya. Hadis ni hak ulama guna yang nak mengatakan bahawa qasar itu wajib. Kalau tuan-tuan sembahyang penuh walaupun sah tapi berdosa kerana tidak menerima sedekah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sementara hadis tu dia wajib. Faqbalu sadaqatah. Terimalah kamu akan sedekahnya. Ya. Walaupun sebagian ulama kata okey je, nak sembahyang sunat okey je. Nak sembahyang penuh okey je. Ya. Ada khilaf dari situ. Tapi nak cerita begitu. Sama juga kalau kita sihat, kita buat. Tiba-tiba kita sakit, kita tak boleh buat. Jadi dalam konteks yang macam itu, Allah Ta'ala bagi pahala yang penuh. Dulu kita sihat, sembahyang berdiri macam biasa. Tiba-tiba mari sakit. Duduklah. Allah Ta'ala bagi pahala berdiri juga. Janji kita sakit lah. Atau ada keuzuran yang tidak dapat dielakkan. Tapi kalau saja-saja, sembahyang sunat tadilah. Ya. Kalau sembahyang fardu kau, sembahyang sunat kau, kalau kita uzur betul memang dapat pahala penuh. Tapi kalau kita saja-saja nak duduk, tak ada uzur apa pun, sembahyang sunat lah ya. Dapat pahala tu lah. Nabi kata separuh pahala orang berdiri. Sementara kalau kita baring, dapat separuh pahala orang yang duduk. Ya. Nabi qiyamul lail, ada kalanya Nabi qiyam dan kadang duduk. Duduk lah. Tapi bila Nabi nak rokok, Nabi akan bangun untuk rokok. Dan Nabi sujud sebagaimana biasa. Ya. Jadi majoriti ulama kata, qiyam boleh gugur dalam sembahyang sunat. Uzur of course, kalau tak uzur pun tak apa. Ya.
musafir of course, tapi kalau tak musafir pun tak apa. Sembahyang sunat dia qiyam ni dia ringan sikit di atas hadis Umar bin Husain tu, ya. Tapi kalau sujud ulama majoriti kata tak boleh, setahu saya, Allah Taala. Kita boleh sujud tapi kita tak nak sujud, nak imak saja. Kalau qiyam, that is fine. Cuma dapat separuh pahala lah. Kita boleh qiyam, tak nak qiyam. Sembahyang sunat ni kan, qiyam. Kita boleh qiyam, tapi nak duduk ya Allah Akbar. Baca Fatihah sambil duduk kan. Majoriti ulama membenarkan. Tapi kalau sujud, Allah Taala alam lah, tak silap saya, ada khilaf lah. Sebagai kata boleh, seumpama qiyam, sebagai kata tidak boleh, kerana tidak ada nasnya. Dan setahu saya itu pendapat majoriti, Allah Taala alam. Nanti saya nak balik. Majoriti tak majoriti saya tidak tahu. Saya tak ingat lah, bukan tak tahu, tak ingat. Tapi sebagian membolehkan kerana dikaskan di atas qiyam, sebagai kata tidak boleh. Kerana tidak ada nasnya. Sujud, kalau kita mampu, kita kena sujud. Berbeza dengan qiyam. Kerana ada nas. Sujud dia tidak ada nas. Jadi dia mesti kekal di atas prinsip asalnya, tauqifi. Ini mesti follow the text. Ya. Maksudnya kita kalau sembahyang, kita nak duduk atas kursi lah. Qiyam tak nak, sujud tak nak, apa tak nak. Nak duduk di atas kursi. Dalam keadaan kita sihat walafiat, tak ada apa-apa keuzuran. Qiyam tak ada isu lah, majoriti membenarkan. Tapi sujud tu ada isu sikit. Baik tu kalau sujud, kalau boleh jangan imak. Mana jangan kita hanya sekadar tunduk-tunduk. Kalau kita mampulah, sembahyang sunat ni kan. Kalau fardu, of course tak boleh. Fardu qiyam pun tak boleh. Fardu dia kena buat setakat kita mampu. Tak mampu baru gugur. Tapi kalau sunat dia ringan sikit. Tak mampu, qiyam gugur. Hak lain tak gugur. Ya. Hak lain tu tak gugur maksudnya ada khilaf lagi. Tapi, ya. Qiyam ni dia ringan sikit. Tapi kalau yang sujud tu dia berat sikit. Jadi berdiri ya. Ada soalan? Syah? Ya. Masuk takbir kan panjang lagi. Takbir panjang, bincang takbir. Ada orang takbir panjang, ada orang takbir pendek. Macam-macam kita ni version. Bismillah.